bagi Pak Majlis mengucapkan bahagia terima kasih untuk penyampaian tazkirah sempena Isra Mi'raj pada hari ini, insyaAllah. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya hormati saudara pengisi majlis, yang saya hormati Tuan Haji Azli, MP Shah Alam, Barisan Pimpinan Amanah Shah Alam, khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu dalam program Keluarga Rahmah. Saya kena berdiri nampaknya ni. Jadi alhamdulillah sekarang ni perkataan rahmah dah tersebar luas. Alhamdulillah ya. Mana tempat pun orang bercakap tentang rahmah. Baru ni 5 hari lepas saya berada di Gopeng. Pagi-pagi pergi pasar cari ikan. Ikan kelah tak ada, kita cari ikan kembung je. Jadi tengah-tengah beli tu ya, penjual tu dia berborak dengan kawan-kawan dia. Dia kata, kamu dengar tak nasi apa ni, menu rahmah? Yang kawan dia kata menu rahmah tu apa dia? Dia pun terangkan. Yang menerangkan tu orang biasa je, dia tengah potong ikan, dia boleh terang kat kawan dia. Saya dengar dia. Saya pakai jubah, saya pakai kopiah. So diingatkan saya ni orang yang anti menu rahmah. Sebab biasanya yang pakai jubah ni lah yang anti menu rahmah. Jadi saya tengok dia pun sangat berhati-hati dalam menerangkan. Saya perhati. Tapi apa yang dia terangkan tu nampaknya memang dahsyat lah. Maknanya kalau orang kerja dekat pasar yang potong ayam tu pun mereka boleh terangkan menu rahmah ni kepada orang ramai. Apatah lagi kita sebagai ahli amanah ni, memang kita punya perbualan sekarang ni mana kita pergi kita kena cerita tentang rahmah ni, insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya pun rasa tak boleh nak cakap banyak jugalah. Nanti kalau cakap panjang nanti tidak rahmah pula. Jadi sikit-sikit cukuplah. Sikit-sikit cukuplah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya rasa apa yang kita cakapkan selama ini, alhamdulillah Allah Ta'ala telah tolong kita untuk diterjemahkan dalam masyarakat kita ya, terutamanya di kalangan kita. Saya cari parking ke atas tu susah juga dengan isteri saya. Cari naik atas tak jumpa, bawah tak jumpa. Dapatlah parking kat depan tu. Jadi daripada depan tu nak datang sini jauh tu kan. Jadi saya pun dengan umur kita dah macam ni, nak jalan jauh kan, tiba-tiba ada kereta berhenti kan, menawarkan, ustaz naik ustaz, nanti jauh ustaz nak jalan tu berpeluh nanti. Saya kata penyakit rahmah ni alhamdulillah dah terjangkit dah. Nampak tu. Jadi ahli, bila kita bercakap tentang rahmah tu akan masuk dalam hati kita. Tapi kalau kita selalu bercakap tentang benci akan masuk dalam hati kita. Ya, itu yang bahaya tu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia mengajar kita untuk bersikap rahmah bukan saja dalam keadaan kita sedang sukaria. Dalam Quran ada satu ayat yang cerita tentang bagaimana ketika kita sedang marah pun kita kena ada rahmah. Apa Allah kata? Ni ayat ni mungkin kita takut nak dengar lah. Orang perempuan lagi tak suka dengar ayat ni. Ayat apa? At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali kata Allah. Fa imsakum bil ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Cantik ayat ini. Allah kata apa? Orang laki-laki ni ada 3 peluang.
kepada dia. Untuk talak. Jangan disentuh masalah itu di sini. Biarlah Ustaz Uda seorang menanggungnya. Allah kata apa dalam ayat ni? Kamu dah pilih seorang wanita untuk menjadi isteri kamu. Itu memanglah bila kita kahwin ni kita nak bahagialah. Tapi Allah kata, orang Melayu kata apa? Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang. Ya. Rupanya gerimis ya. Ribut tsunami di tengah hari. Itu nak buat macam mana? Itu pilihan Allah. Ya. Tapi dalam keadaan macam tu pun Allah masih mengajar kita supaya ada rahmah. Ketika itu sedang marah tu, mana ada orang melepaskan isteri dia dalam keadaan sedang ketawa? Tak ada. Itu mungkin semalam yang ni baling pinggan, yang ni baling mangkuk, akhir sekali ambil keputusan untuk berpisah. Tapi cuba tengok bagaimana Quran ajar kita. Bila kamu ambil seorang wanita jadi isteri kamu, fa imsakun bil ma'ruf, pegang dia, bergaul dengan dia dengan ma'ruf, dengan 1000 kebaikan. Ya, campur ni alhamdulillah ni. Bila saya tengok tuan-tuan bawa anak isteri datang ke sini, ini sebahagian daripada fa imsakun bil ma'ruf. Pegang isteri, jaga isteri dengan ma'ruf, dengan penuh kebaikan. Ya, karena isteri tempat kita mencari ketenangan. Kita tak mau ahli kita bercakap tentang rahmah dekat tempat mana pipi isteri dia cium, dekat situ juga ditempeleng. Kita tak mau macam tu. Ya, sebab isteri ni Allah kata fa imsakun bil ma'ruf, gaulilah dia dengan penuh kebaikan. Tapi andai kata satu hari kita ada masalah dengan dia, kan, nak buat macam mana? Dah tak boleh nak bersama dah. Ya, Allah kata lepaskanlah. Tapi lepaskan pun dengan penuh ihsan. Tasrihun bi ihsan, lepaskan dia dengan penuh kasihan belas. Ini ajaran Allah kepada kita. Padahal ketika tu kita sedang marah tu. Ketika itu mungkin dia sedang berkata suami, bekas suami dia tak bagus, tak bagus. Tapi Allah kata tak. Biarlah dia kata apa pun, tasrihun bi ihsan, lepaskan dia dengan penuh kebaikan. Walaupun sedang marah. Ya. Ini rahmah yang diajar oleh Allah kepada kita. Bukan saja ketika kita sedang baik begini, ya, tetapi ketika kita sedang marah pun disuruh kita supaya rahmah. Saya teringat satu hadis, satu asar, ya. Satu kisah yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni sahabat yang dijamin surga. Tapi sampai satu peringkat mereka ni bertengkar juga. Asalkan manusia, itulah dia. Tak semua orang berfikiran satu aliran. Ya. Dalam perbincangan tu, dalam asar tu dia sebut Sayyidina Umar sampai dia tepuk meja. Sampai tepuk meja, gaduh dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila tengok Umar pun dah merah muka, dia kata ni kalau terus ni mau jadi lain macam ni. Sayyidina Abu Bakar pun lari balik rumah, tinggalkan terus. Sayyidina Umar pun balik rumah. Sebab kalau diteruskan takut ada nombor 3 masuk nanti. Jadi bila masing-masing dah sampai rumah, tengok ni orang yang dididik dengan rahmah. Sayyidina Abu Bakar dia kata tak jadi macam ni. Ya, dia keluar daripada rumah dia, terus dia pergi rumah Sayyidina Umar. Pergi rumah Sayyidina Umar, ketuk pintu. Assalamualaikum Umar, buka pintu. Assalamualaikum 3 kali. Sayyidina Umar tak jawab. Sebenarnya Sayyidina Umar jawab, tapi dia jawab dengan perlahan. Mengapa dia tak buka pintu? Sebab kalau buka pintu nanti akan bersambung balik perbalahan tu. Lalu Sayyidina Abu Bakar apabila dia tengok Umar tak buka pintu, dia pun undur diri pergi cari Rasulullah. Dia pergi mengadu dekat Rasulullah, ya Rasulullah, baru sebentar tadi aku bertengkar dengan Umar. Ya. Lalu Rasulullah pun dengar. Sayyidina Umar pula, dia duduk dalam rumah tu, dia tak senang hati. Aku telah sakiti sahabat aku. Sayyidina Umar keluar, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar, dia tanya anak dia, di mana ayah kamu? Ayah tak ada. Lalu Sayyidina Umar pergi ke majlis Rasulullah dan dia jumpa Sayyidina Abu Bakar di sana. Ya.
Bila dia jumpa Sayyidina Abu Bakar kat sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Sayyidina Umar, Rasulullah palingkan wajah dia. Ini menyebabkan Sayyidina Umar menangis. Para ulama kata mengapa Rasulullah palingkan wajah daripada Sayyidina Umar? Sebab Rasulullah ni dia terasa sakit kalau Abu Bakar disakiti. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang yang sudah banyak berjasa kepada agama. Siapa sakiti Abu Bakar, sakiti Rasulullah. Rasulullah pun paling muka, tak nak pandang muka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, kalau engkau dah palingkan wajah daripada aku ya Rasulullah, apa guna aku hidup lagi? Tengok. Ketika itulah tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar bangun dan Sayyidina Abu Bakar melutut depan Rasulullah. Rasulullah tak nak pandang Sayyidina Umar. Kalau dalam diri Sayyidina Abu Bakar tu ada sifat benci, itu yang dia suka, betul tak? Dan muka Rasulullah tak nak pandang muka dia dah. Tetapi orang yang telah dididik dengan rahmah, Sayyidina Abu Bakar daripada duduk tu dia melutut. Apa makna melutut? Letak lutut atas lantai ni depan Rasulullah. Ya Rasulullah, yang salahnya Abu Bakar ya Rasulullah, bukan Umar. Jangan hukum Umar ya Rasulullah, hukumlah Abu Bakar. Ketika itulah tuan-tuan yang dihormati sekalian, Sayyidina Umar menangis, Rasulullah SAW menangis, Sayyidina Abu Bakar menangis. Dan ketika itulah ketiga-tiga insan rahmah ini berpelukan. Inilah apabila dalam hati kita ada rahmah. Walaupun ketika suasana yang tegang, kita masih lagi mencari unsur-unsur yang boleh menyatukan kita. Ini rahmah, ya. Jadi tidak salah lah tuan-tuan apabila kita sekarang ini mula bercakap tentang rahmah, dan kita akan terus bercakap tentang rahmah ini. Sebab apa? Sebab kita tengok hari ini dunia bagaikan sudah tidak ada kasih sayang lagi. Apa nak jadi? Ya. Tuan-tuan, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya kalau rahmah hilang daripada hati kita. Apa kata Nabi? Tengok ni, Nabi kata, ucapan dia sangat indah. Nabi kata, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha. La aku fa innaul halikun. La aqulu tahliku syair walakin tahliku ad-din. Dengar hadis ni betul-betul. Kalau boleh ulas nanti dalam internet, dalam Facebook gitu. Apa kata Nabi? Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Dabba ni dalam bahasa Arab berjalan perlahan-lahan tanpa kita sedari. Macam musuh nak serang kita, dia akan merangkak pelan-pelan. Kita tak sedar dia sampai dah. Itu makna dabba. Kata Rasulullah, merangkak secara perlahan-lahan, daun, racun. Racun apa? Umamin qablakum. Racun yang telah membunuh umat sebelum kamu. Faham hadis ni? Ada satu benda kata Rasulullah, dia merangkak pelan-pelan, kamu tak sedar dia masuk. Tetapi dia adalah racun yang telah memusnahkan bangsa-bangsa dahulu kala, umat dahulu kala. Apa dia? Dua benda. Yang pertama al-hasadu, hasad. Yang kedua al-baghdha, benci membenci. Ini dua benda ni telah memusnahkan umat dahulu kala. Hancur mereka. Cuba tuan-tuan buka sejarah pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah itu, ya. Yang menghancurkan kerajaan Abbasiyah apa dia? Baghdha wal hasad di kalangan putera-putera raja. Islam telah memerintah Spain dan Portugal selama 800 tahun. Bukan sekejap, bukan 80 hari. 800 tahun ni berapa banyak penggal? Berapa kurun tu? 8 kurun. Islam memerintah Spain 800 tahun, 8 kurun. Tahu tak sebab apa dia hancur? Kerana di ujung tu ada dua orang putera raja bergebut tahta. Abang dengki pada adik, adik benci pada abang. Yang mana dia buat apa? Yang adik pergi berjumpa dengan Maharaja Ferdinand.
di utara Spain tu ada satu kecil aja, negeri dia kecil aja. Ya, orang Nasara. Boleh tak tolong saya untuk hancurkan abang saya? Nampak tak? Nampak tak penghancurnya tu? Bila benci ada dalam hati, kita lupa dia abang kita. Bila benci ada dalam hati, kita lupa ini perbuatan yang boleh masukkan kita dalam api neraka. Bila benci tu ada. Boleh tak tolong saya untuk bunuh abang saya? Ini abang kau ni. Engkau dulu berkongsi rahim tu, duduk dalam rahim yang sama dengan mak. Masa kecil-kecil dulu sama-sama minum susu, kadang-kadang botol ni kongsi, satu botol kongsi 2 orang. Mandi satu besen. Tapi bila baghdha dan hasad ni ada, dia musnahkan segala-galanya. Sebab tu Nabi kata apa? Fa innahu halikun, sesungguhnya ya, benci itu dia pisau cukur. Nabi kata apa? Perbuatan benci itu dia pisau cukur. Halik ini, kalau kita pergi negara Arab, tukang gunting ni dia panggil halak. Halaknya dia cukur rambut. Baghdha ni dia halikun, dia ialah pencukur, kata Nabi. La aqulu tahliku syair, bukan maksud aku dia mencukur rambut, tak. Walakin tahliku ad-din, dia mencukur agama. Bila baghdha ada dalam hati, maka agama pun akan hilang. Sebab itu kita tak heran ada orang dia sanggup buat perbuatan yang mana perbuatan dia tu akan mengkategorikan dia menjadi pendusta agama. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Perbuatan dia tu akan menyebabkan dia masuk neraka sakor. Apa perbuatan yang menyebabkan orang masuk neraka sakor? Kita tengok Quran kata apa? Bila orang masuk neraka sakor, malaikat tanya, "Ma salakakum fi sakor?" Mengapa kamu ni dicampak dalam neraka sakor? Apa jawapan orang yang dicampak dalam neraka sakor? Apa ayatnya? Qalu lam nakum minal musallin, kami bukan di kalangan orang yang sembahyang. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin, kami bukan di kalangan orang yang beri makan orang miskin. Nampak tak? Ayat ni semua orang faham. Kita daripada kecil lagi hafal kat rumah makcik yang mengajar Quran kat rumah kita. Apa ayat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, engkau nak tengok tak orang yang mendustakan agama? Yang pertama apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia biarkan anak miskin, anak-anak yatim hidup melarat. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia menghalang orang untuk bagi orang miskin makan. Dahlah dia nak keluar daripada poket dia kedekut. Ustaz udah nak bantu orang miskin, jangan ustaz. Ustaz bagi orang miskin makan, ustaz kena cancel. Autism ah. Autism. Macam-macam alasannya. Saya nak bantu ustaz. Kalau nak bantu ustaz, kena macam ni, kena macam ni. Nampak tak Nabi kata apa? Ayat ni semua orang tahu ni. Awak cegah orang, halang orang daripada bantu orang miskin, awak akan masuk neraka sakor. Tetapi bila baghdha ada dalam hati, dia akan mencukur agama. Apa dia? Dia terlupa kepada surga neraka. Selamba je cakap. Selamba je. Ya. Jadi kita dengar ni tak apalah tuan. Saya kalau dengar kata makan menu rahmah ni boleh kena kanser, saya boleh buka internet cari dah. Tak pun. Boleh kena autism, saya boleh cari. Kena orang-orang miskin yang tak gerti buka komputer. Dia baru nak rasa seronok dapat makan nasi murah, betul tak? Ya. Tuan-tuan ni banyak duit tau. Saya dulu kerja di pusat zakat. Saya jumpa orang miskin yang dia jalan dekat tepi restoran tu, anak dia kata, "Mami nak makan tu." Dia tarik anak dia tu. Balik-balik. Sebab apa? Sebab dalam poket tak ada duit. Kita anak kita nak makan dekat restoran, senang dia masuk aja. Tapi orang miskin ni RM20 nak belanja anak dia, tak ada duit. Tiba-tiba ada menu rahmah untuk dia.
seronok dia dapat aku bawa anak aku makan. Ya. Tonton mana lo? Seorang miskin terpaksa pergi punggah makanan, sisa-sisa makanan di tong sampah Kentucky Fried Chicken lebih baik ke? Ataupun kita bagi di menu rahmah yang ada sikit tahu, ada sikit ikan, mana lebih baik? Ada orang miskin malam-malam pergi punggah tu tong sampah dekat KFC. Kita tak rasa lagi kehidupan macam tu. Ya, sebab apa dia buat gitu? Sebab tadi nak keluar rumah, ya semalam tengok kawan makan KFC ya, ayah beli ke sikit. Ayah ni luruh jantung ni bila anak nak minta makan KFC, duit tak ada. Akhir sekali malam tu lepas kerja pergi cari tong sampah KFC, punggah, dapatlah lebih-lebih orang, balik bagi anak makan. Orang jadi doktor gaji besar-besar mana tahu benda ni, ya? Sebab tu dia tidak akan menghargai benda-benda yang dia nak. Ini kecil. Sebab tu Nabi ajar kita, jangan pandang benda yang tinggi-tinggi, pandang benda rendah. Kalau kamu orang yang naik basikal, jangan pandang orang naik BMW, nanti kamu hilang rasa syukur. Pandang orang yang tak ada kaki tu. Tapi itulah baghdha. Sebab tu Nabi kata apa? Hawasi, jangan ada sifat baghdha dalam hati kamu. Sebab dia tu apa? Fa innahu tahlikuddin, dia akan mencukur agama kamu. Tudung kamu labuh macam mana pun, serban kamu besar macam mana pun, kalau ada penyakit benci dalam hati, habis agama kamu. Kenal tak Ibnu Dawud? Siapa ada baca sejarah Ibnu Dawud? Ibnu Dawud ni musuh dia siapa? Musuh dia Imam Ahmad bin Hanbal lah. Ibnu Dawud dengan Ahmad bin Hanbal ni, dia ni Ibnu Dawud ambil adik, Ahmad bin Hanbal ambil kakak. Dipanggil apa tu hubungan dia? Bukan besan kalau Biras. Oh, biras. Biras. Beras. Putih sekali dah lupa Melayu. Ibnu Dawud dengan Ahmad bin Hanbal, mereka ni adalah biras. Dulu masa belajar, dulu satu tok guru. Pen aku patang, kau pinjam pen aku. Bila dah keluar daripada pusat pengajian, masing-masing jadi ustaz, jadi ulama. Cuma bezanya Ahmad bin Hanbal bila mengajar, melaut orang dengar ni. Ibnu Dawud puas buat banner, buat banting, tak ada orang datang. Dalam hati tu dah tumbuh apa? Baghdha. Orang yang ada baghdha ni, dia tunggu masa je nak tengkam. Tiba-tiba dapat satu peluang. Apa peluang dia? Kerajaan Bani Abbasiyah, pemerintahannya bertukar kepada seorang khalifah yang cenderung kepada mazhab Mu'tazilah. Sebelum tu Ahli Sunnah, hari itu Mu'tazilah khalifah dia. Ibnu Dawud dia pun Ahli Sunnah juga, yang beriman kata Quran itu qadim, bukan makhluk. Dan dia tahu Ahmad bin Hanbal pun kata Quran itu qadim, bukan makhluk. Tapi oleh kerana dendam dia, baghdha dia kepada Ahmad bin Hanbal, dia pergi jumpa khalifah. Dia kata, khalifah, you punya pendirian bagus, kita sama. Padahal dia Ahli Sunnah tu, dia pun kata Quran itu qadim, bukan makhluk. Quran itu makhluk, kita sama pandangan. Dia sanggup tukar pendirian dia. Sebab apa? Sebab dia ada rancangan nak hancurkan Ahmad bin Hanbal. Khalifah kata, wah kalau gitu ada juga ulama yang sokong aku ya. Setan-setan aku pun ada ramai ulama sokong aku. Jadi kita nak buat macam mana? Kata Ibnu Dawud, gini tuan, tangkap aja ustaz-ustaz yang kata Quran tu qadim, jangan bagi muka. Kalau bagi dia mengajar kat luar, nanti orang akan lawan khalifah. Khalifah pun tangkap semua ulama termasuk Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal duduk dalam penjara. Ibnu Dawud kat luar, oh gembira lah. Tapi baghdha ni dia takkan puas. Dia jumpa dengan khalifah, tuan khalifah, kalau sekadar penjara, dia makan free duduk dalam penjara. Pukul lah sikit, ajar kamu dia. Itu yang khalifah panggil Al-Gojong, kau ikat Ahmad bin Hanbal, rotan dia. Yang rotan Ahmad bin Hanbal ni lepas bersara, dia kata apa?
Masa aku gotan Ahmad bin Hanbal tu, kalau kena pada unta yang bunting, keluar anak dia punya kuatnya. Alhamdulillah, Ahmad bin Hanbal disebat. Angkara siapa? Angkara seorang ulama nama Ibnu Dawud. Apa hubungan dengan Ahmad bin Hanbal? Hubungannya ialah miras. Ada lagi hubungan yang lebih rapat lagi. Apa hubungan dia? Sama-sama beriman. Dua-dua ni beriman, tetapi Nabi kata apa? Dengki itu, benci itu boleh mencukur agama kamu. Kamu akan lupa ini saudara kamu. Padahal dia baca innamal mu'minuna ikhwah, dia baca. Tapi benci akan mencukur agama kamu. Khalifah Watan Ahmad bin Hanbal, ya Allah. Tapi Allah Maha berkuasa. Khalifah yang cenderung kepada Mu'tazilah ini meninggal dunia, naik khalifah yang baru yang pure ahli sunnah wal jamaah. Ketika itulah khalifah ini membela Ahmad bin Hanbal, dan Ahmad bin Hanbal dikeluarkan daripada penjara. Dan ketika itu Ibnu Dawud ditimpakan satu penyakit yang pelik, penyakit kulit. Dia tak boleh kena matahari ni, kena matahari dia jadi lebih sakit. Akhirnya terpaksa disorok dalam bilik yang gelap. Khalifah kata, bawa Ibnu Dawud ke istana, panggil Ahmad bin Hanbal. Lalu ketika dibawa tu, Ibnu Dawud ni orang letak dalam troli dia. Dia tak boleh jalan dah, dia dah sakit. Sampai depan Khalifah, Khalifah kata, Ibnu Dawud, wahai Ahmad bin Hanbal, inilah orang yang dengki kepada kamu. Kerana dia kamu disebat dalam penjara. Kamu sebut apa saja aku akan buat. Ahmad bin Hanbal itu, nah inilah rahmah. Dia kata apa? Tuan Khalifah, Rasulullah dulu waktu dia semayang depan Kaabah, orang campak air busuk kat dia. Lepas Rasulullah datang menaluki kota Mekah, yang campak air busuk ni datang jumpa Rasulullah. Ya Muhammad, engkau nak hukum apa aku? Akulah dulu yang campak air busuk kat engkau. Nabi kata apa? Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah, aku dah lepaskan kamu, aku dah maafkan kamu. Wahai Khalifah, kalau Rasulullah boleh maafkan orang itu, mengapa aku tak boleh maafkan dia? Sebab apa Ibnu Ahmad bin Hanbal begitu rahmah? Ya, sebab itulah ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Ya, ahli sunnah yang berpegang kepada ajaran Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul lah tuan-tuan, kita kena buang baghdad ini. Kebencian ini kena buang dalam hati kita terhadap sesama orang Islam dan terhadap kepada orang yang bukan Islam. Lebih-lebih lagi kita ni duduk di negara Malaysia. Dalam negara kita ada orang Islam, ada orang yang bukan Islam, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Kita mesti lebih ada rahmah dalam hati kita, ya. Karena inilah dia Islam yang diajar oleh Allah kepada kita. Jadi bersyukurlah karena kita telah isi borang amanah. Cuma saya nak minta satu lagi borang amanah dan bagi kat isteri saya. Duduk saja 17. Isteri saya alhamdulillah yang latest. Jadi nanti bagi borang ya. Kita buat malih penyerahan rasmi. Bukan apa. Allahu Akbar. Sebab saya nak isteri saya menganggotai satu jemaah yang mengajak pada rahmah. Itu aja. Undi memang daripada dulu lagi bagi pada PH. Baru-baru ni satu keluarga PH semua. Tapi yang lebih daripada itu, saya nak supaya keluarga saya dapat bersama-sama dengan kumpulan rahmah ini. Kita jadi ejen yang melebarkan rahmah ke seluruh alam. Ya, alhamdulillah. Walaupun dia tidak bernama Rahmah. Tapi saya bila sebut Halimah ni tergurih juga hati. Sebab saya ni dulu tuan-tuan belajar pondok. Saya dulu duduk Petaling Jaya. Duduk Petaling Jaya ni mana ada orang belajar pondok. Jadi bila saya kata nak mengaji pondok, keluarga saya lepaskan saya. Dah girah. Kan? Sebab mereka nak saya jadi peguam gitu. Jadi saya tak nak.
Tadi saya nak pergi belajar pondok ni, siapa dah nak tolong saya? Saya cakap terus terang, yang menolong saya ialah Dr. Halimah. Masa itu Dr. Halimah dan Dr. Sufian baru saja habis belajar di Australia. Mereka menetap jiran dengan saya. Ustaz pergi belajar, Ustaz kami sponsor. Jadi saya belajar pondok di Kedah, saya belajar pondok di Kelantan. Mereka suami isteri inilah yang hantar duit. Allah kata apa? Fadhkuru fadla ba'dikum ba'dah. Kamu kena ingat jasa baik seorang kamu dengan yang lain. Jangan kita mungkiri yang itu. Yang baik tetap kita kata baik, yang tak baik kita tetap kata tak baik. Itulah rahmah namanya. Ya, walaupun saya sayang dia pernah bantu saja, tetapi undi tetap kepada Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita bersyukur kerana kita sudah berada dalam kumpulan yang membawa rahmah. Jadi mudah-mudahan rahmah ini kita terjemahkan dalam hidup kita, insya-Allah. Tapi jangan sampai dengan orang kita rahmah, dengan diri sendiri pula tak ada rahmah. Ini bahaya dia ni. Ya, dengan orang rahmah, dengan diri sendiri dia rahmah ni pada diri sendiri pun kena rahmah juga. Itu Nabi kata apa? Rahmah ni apa dia? Nabi dalam khutbah hari raya dia kata apa? Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah kepada tiap-tiap yang berhak itu akan haknya. Itu ramahlah tu. Diri kita ada hak tak? Ada hak. Apa kau? Alhamdulillah. Jadi sebahagian daripada program yang tuan-tuan buat ni ialah sebahagian daripada memberikan hak kepada diri. Yalah, saya tahu macam Tuan Haji Azli sibuk ke parlimen, tuan-tuan yang terlibat ni sibuk ke sana sini. Kadang-kadang keluarga macam mana? Ya. Cuti sekolah, anak-anak kita tengok juga orang lain dah berasap, dah pergi politik, main jet ski. Itu dia tengok bapak aku ni sejak terlibat dengan politik ni, ada pun lagi-lagi ke masjid je aku pergi. Masjid dia kalau berjalan pun kita apa poster. Jadi anak-anak kita bercakap lah, tuan-tuan. Cakap. Saya pernah kendalikan satu camp anak-anak bermasalah. Camp tu budak-budak cerdik tu, tapi dia orang kata kami tak nak ambil SPM, kami tak nak baca buku. Dia pakat kawan-kawan dia. Cikgu panggil saya bawa dia masuk dalam bilik, di bilik seni, bilik apa tu kat sekolah, gelap lah. Duduk, saya pun teroka mereka. Mereka ni perlu diteroka, kita scan dia. Tanya cerita. Rupanya tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz tengok saya punya PMR, tanya cikgu, PMR saya berapa? Tengok, hebat. Habis kenapa kau tak nak baca buku SPM? Saya kecewa lah Ustaz. Saya ni Ustaz, bapak saya ada tu, tapi macam saya tak ada bapak Ustaz itu. Jaga tu. Ni saya dapat live ni daripada budak-budak ni. Macam mana kau kata gitu? Ustaz, kita ni budak sekolah tau. Kita budak sekolah. Bila cuti sekolah, kan, masuk semester baru, kita orang duduklah tepi padang tu, sebentar loceng nak bunyi. Kami pun bercerita lah, bapak kau bawa pergi mana? Bapak aku bawa pergi Monte Carlo. Aku nampak sana, kau, bapak aku Genting Highland. Bapak aku bawa aku pergi duduk resort, kita pergi tangkap harimau, tangkap semua, kita tangkap. Saya ni Ustaz, duduk tepi ni, dengar je mereka cakap. Saya cukup takut kalau mereka tanya soalan tu pada saya. Sebab apa? Sebab bapak saya Ustaz, dia sibuk Ustaz. Kalau satu semester dia buat macam tu, tak apa Ustaz, ini dah 10 semester, itulah dia. Saya cukup takut kalau kawan-kawan tanya, bapak kau bawa pergi mana? Nampak tuan-tuan? Saya dah jumpa ni. Saya jumpa dalam penjara Kajang. Sebab saya dulu masa dalam JAIS dia diserapkan ke sana. Jumpa dengan banduan yang pra bebas lah. Jadi lepas ceramah ni mereka bagi yang hidangkan makanan, banduan pra bebas ni. Ada seorang budak handsome, ya. Kita nampak dia bukan penjenayah, ya.
Tapi pegawai itu kata, Ustaz, itu budak handsome tu jaga-jaga tu Ustaz. Itu punggung dah rabak kan sebat dong. Apa salah dia tuan? Budak ni Ustaz, dia selain daripada buat jenayah, dia pandai tulis sajak, puisi. Puisi dia tu punya bagus kan, digantung dekat perpustakaan penjara. Saya orang awam tak boleh masuk lah. Apa dia kata tuan? Dia kata gini Ustaz. Dia kata tajuk puisi dia di sebalik tirai besi. Dia kata apa? Ayah, usahlah ayah datang lagi ke tirai besi ini, kerana tiada manusia yang saya benci menatap wajahnya melainkan wajah ayah. Saya kata ngapa gitu? Sebab dekat penjara ni kalau ayah datang boleh makan, boleh order tu macam-macam. Dia kata, ya, kau jangan datang lagi ke sini. Aku manusia paling benci kau tengok muka kau. Apa sebab? Ayah ingat tak waktu saya kecil-kecil di kampung, di petang hari kami anak-anak di kampung bermain di halaman padang, main seseronok-seronoknya. Tapi bila waktu senja saya lihat kawan-kawan saya, ayah mereka datang, yang seorang bawa tali pinggang, yang seorang patah ranting kayu, kejar anak mereka, balik, kau main sampai tak ingat sembahyangnya. Saya lihat kawan saya putih tapak kaki lagi, bapak dia kejar. Saya tunggu ayah saya, mana ayah tu? Kalau ayah tu buat meriam pun aku redha, sebab aku bangga aku ada ayah. Aku terus menunggu, ayah aku tak ada. Aku terus menunggu dan menanti. Mungkin kelibat sang ayah akan tiba sebentar lagi. Tiba-tiba azan berkumandang. Aku lihat kawan aku yang belenging bersama aku tadi sudah siap berbaju Melayu bersongkok. Ayahnya bawa basikal yang pagi tadi guna untuk angkat getah. Dia duduk atas palang, sang ayah mengayuh basikal, sang anak bersongkok dan berbaju Melayu dengan penuh riang ketawa menuju ke surau. Ketika itu hati aku luka seluka-lukanya. Aku lihat seorang lagi kawan aku dengan baju Melayu, dengan songkok, ayahnya berbaju Melayu juga, berpimpinan tangan, seronoknya pergi ke surau. Aku menanti sang ayah. Mungkin sekejap lagi ayah aku datang. Azan berkumandang, langit semakin gelap. Aku terus setia menanti ayah. Di mana ayah itu? Akhir sekali Tuan Imam memberi salam, aku pulang ke rumah dengan penuh rasa hampa. Lalu aku bertanya pada ibu, di mana ayahnya? Ayah kau? Nak tengok ayah kau? Kau pergi ke restoran tu, dia main dam kat sana. 10 minit sekali dia naik haji. Orang naik haji setahun sekali, dia naik haji atas papan dam. Kau pergi tengok. Ayah, saya tidak pernah rasa kehangatan tangan ayah bawa saya pergi ke surau. Saya tak pernah rasa kehangatan tangan ayah pimpin saya, bawa saya pergi ke masjid. Saya dikenalkan kawan-kawan dengan jenayah, dengan kecurian itu. Sekarang ini saya sudah jadi penjenayah. Punggung saya rapat dirontan oleh Al-Ghudud. Ini semua gara-gara kelalaian ayah mendidik saya. Tuan-tuan, saya dapat cerita ni live daripada penjara. Sebab itu kita sebarkan rahmah ini tuan-tuan dalam masyarakat kita. Tapi jangan lupa keluarga kita. Keluarga sangat penting. Keluarga sangat penting. Anak-anak sangat penting. Isteri sangat penting. Mari kita bahagiakan mereka tuan-tuan. Penting. Saya tak sebut tu sebab mereka ni biasa. Ada isteri yang aniaya suami. Ada. Boleh cerita tak? Saya tanya Ustaz, Ada. Pasal bully. Tapi
Tapi biasanya mereka ini dalam hati mereka ada taman. Biasanya lah. Saya tak sebut tu sebab saya tengok cara dia senyum tu memang ada taman. Tapi kalau saya dibawa berceramah di pusat pemulihan wanita mungkin saya akan sentuh. Tapi dekat sini semua isteri-isteri pejuang-pejuang rahmah. Saya rasa sebelum kita tarbiyah rahmah di luar, kita tarbiyah isteri kita dengan rahmah, insya-Allah. Jadi pejuang rahmah sampai dekat rumah, masuk rumah kena senyum. Dekat luar memang macam-macam masalah, macam Haji Azli dekat parlimen kadang-kadang kena asak ni itu ya. Tapi ingat itu di luar. Sampai di pintu rumah kita salin kulit. Kulit ini perlu disalin, letakkan dekat luar, masuk dalam ini keluarga kita. Keluarga terus dia sentiasa yang pertama. Jadi alhamdulillah hari ini tuan-tuan sudah buat program hari keluarga. Yalah, walaupun tempatnya sederhana, tetapi saya rasa ini sudah cukup untuk mengikat hati-hati kita, insya-Allah. Yang kedua, rahmah kepada teman-teman seperjuangan. Ya, alhamdulillah saya tengok hebatlah dalam parti amanah ni. Sama-sama teman perjuangan. Saya perhati je dekat dalam kita punya grup tu. Gurau senda, ya, musik-musik. Itu biasa. Cuma saya tak nak cabut tangan lah, saya terhibur. Bila saya baca tu saya terhibur dengan gurau senda anda dalam grup tersebut. Jadi alhamdulillah, apa salahnya? Sebab gurau senda tu penting, tuan-tuan. Janganlah semua nak serius saja. Nabi kata apa? Nabi kata inilah amsah, aku pun bergurau juga, kata Nabi, kan? Walakin la aqulu illa haqqa. Tapi bila aku bergurau, aku sentiasa bergurau benda yang benar. Ya, gurau ni kata ulama ibarat garam dalam gulai. Kalau tak ada garam, tawa hebel lah. Tapi kalau lebih garam, oh, masin perak lah. Ini yang kita takut ni, kalau lebih gurau. Dia jadi masin perak, habis lah tuan. Alamat gulai itu kita campaklah ke longkang. Jadi apapun sederhana, insya-Allah dalam gurau ada rahmah, ya. Kita ada rahmah dalam setiap perkara. Jadi saya rasa dalam ceramah pun kena ada rahmah juga. Saya tengok tuan-tuan pun dah mengerti ke sana. Cukuplah sekadar itu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah hari ini saya dan beberapa orang teman kat sini nak mulakan rakaman tafsir Quran Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Jadi kita akan buat rakaman dan nak sebarkan kepada masyarakat. Tuan-tuan harap-harap beri sokongan, doakan, InsyaAllah, ya, supaya mesej ini dapat kita sampaikan kepada masyarakat. Kerana Tok Guru Nik Aziz dia merupakan ikon rahmah ini. Ya, nak tahu dia ramah tak ramah, kita tanya orang India, itu Tuan Guru banyak bagus. Tanya orang Buddha, itu Tuan Guru banyak bagus. Semua kata dia bagus, baik. Jadi kalau dia tidak rahmah, tak ada orang boleh terima dia. Tapi yang ada sekarang ni dah tak ada dia macam tu. Itu orang mana tipunya orang. Jadi jauh panggang daripada api, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya minta maaf tak dapat nak tunggu sampai habis, walaupun saya suka makanan itu. Saya terpaksa balik juga, tuan-tuan, sebab saya ada aktiviti yang lain di sekolah. Sebab saya ada sekolah tapi anak-anak murid sedang tunggu. Kami cadang nak buat gotong royong kan. Ya. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Azli atas kesediaan jemput saya. Saya doakan semoga Tuan Haji Azli terus menjadi penyampai maklumat ummah di parlimen, insyaAllah, ya, dan menggegarkan parlimen itu dengan fahaman-fahaman yang tidak betul kita baiki di sana, insyaAllah, dengan rahmah, ya. Itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa borang amanah munah, ya. Terus alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nanti isi ya. Kalau tak pandai isi, abang ajak kan. Buat kuliah
lelaki sebulan sekali Ustaz. Oh, ada. Oh, perempuan tak ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.